Pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang. Terima kasih untuk semuanya masih lagi setia mendengar Radio Malaysia Kedah FM 97.5. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan untuk Nasihatul Tasnim di Radio Malaysia Kedah FM. Pada petang ini kita akan bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Fazilul Helmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semakin handsome, makin sihat. Alhamdulillah. Dapat juga kita bertemu pada hari ini. Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera juga untuk pendengar kita. Amin. Dan semoga dirahmati Allah semuanya. Dan hari ini kita akan teruskan untuk pengajian tauhid kita dalam sifat baqa Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bersama dengan saya pada hari ini iaitulah DJ Mezi. Ya, saya. Kepada penerbit Hamdan Dain, kepada seluruh sidang pendengar, muslimin muslimat dan seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung balik perbincangan kitab Misbahul Munir pada muka surat 16. Tajuk yang berkaitan dengan sifat baqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Huraian sifat yang ketiga, yakni bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha termulia, iaitulah baqa. Erti baqa kekal. Jadi cara ulama menyusun kitab, mereka mengikut susunan tertib. Nah, sedangkan sifat Allah Ta'ala itu tidak ada yang terdahulu dan terkemudian. Tidak ada tertib. Ya. Sifat Allah semuanya sedia. Ya. Semuanya sedia. Tetapi ulama atak yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa. Ini orang panggil tertib zikri. Bilangan secara sebutan saja. Pada hakikat tidak begitu. Jadi kita beriman Allah itu wujud, ada. Baik, adakah ada Allah Ta'ala itu sama dengan adanya makhluk? Tidak. Kerana sifat yang kedua wajib kita beriman qidam, Allah itu sedia. Maka bukan baru seperti kita. Dan yang ketiga baqa, kekal. Apabila sedia, tentu kekal. Nah, ini sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kepada sesiapa, melainkan hanya Allah sahaja yang bersifat dengan qidam dan baqa, sedia dan kekal itu. Adapun kita semua baru makhluk ni, dan semua kita binasa. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap individu muslim yang berakal dan cukup umur mengetahui. Maknanya wajib kita belajar sampai kita yakin, serta mengaku dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu kekal, tidak terima binasa. Jadi wajib kita beriman teguh Allah yang maha termulia, kekal, tidak binasa sekali-kali. Tahu mana? Kerana ada dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bertitah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya tiap-tiap mereka daripada makhluk ni, di atas tiap-tiap daripada makhluk ini binasa, dan kekallah zat Tuhan engkau. Diri Tuhan kita itu kekal, yang mempunyai sifat jalal dan ikram. Jadi wajib kita beriman berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala itu kekal. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka wajib kita beriman Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa sekali-kali. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa. Yang lawan bagi binasa, yang tentu tidak sekali-kali binasa itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha termulia. Wajib kita beriman Allah sedia, tidak ada yang menjadikan, dan Allah Ta'ala itu kekal,
tiada yang membinasakan Allah Ta'ala itu. Baik. Jadi kalau kita belajar dalam kitab-kitab akidah, syurga, neraka, sirat, mizan, ajbuz zanab, roh, semua tidak binasa. Adakah sama syurga, neraka dengan Allah Ta'ala? Maka jawapannya tidak. Kerana syurga, neraka itu makhluk. Roh, ajbuz zanab itu makhluk. Adapun Allah Ta'ala kekal, tiada ada siapa yang memerintah Allah Ta'ala itu. Adapun syurga, neraka kekal sebab Allah Ta'ala nak bagi benda tu kekal. Ya, betul. Jadi berbeza. Jadi apabila kita belajar, kita fahamlah perbezaan di situ. Kita tak keliru. Kadang-kadang orang kata Allah ada, kita pun ada, tak sama ke? Tak. Sebab kita belajar, tidak sama. Kerana ada Allah, ada yang zati. Tidak ada siapa yang menjadikan Allah Ta'ala. Adapun kita ada, Allah menjadikan. Kita ni baru. Berbeza. Allah Ta'ala itu sedia dan kekal. Wajib kita beriman, Allah itu kekal, tidak binasa sekali-kali. Apa dia binasa? Ada, tiba-tiba binasa, hilang, rosak. Macam kita lah, hidup akan mati. Ya. Itu namanya binasa. Allah Ta'ala subhanallah tidak binasa sekali-kali. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa. Yang lawan bagi binasa, yang tentu tidak sekali-kali binasa itu bagi Allah Ta'ala yang maha termulia. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati, tentu kekal Allah Ta'ala itulah dikatakan wajib bagi akal kita. Jadi kita orang yang beriman, Allah Ta'ala memberi akal kepada kita. Allah Ta'ala memberi akal kepada kita. Ini nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang menyebabkan kita ni mulia dan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Kerana akal. Tu Allah Ta'ala sebut, fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu, hei orang yang memiliki akal. Jadi kita kena guna akal. Kena menggunakan akal. Dan akal kita berfikir tidak lari daripada kotak ataupun neraca agama, kotak syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maka insya-Allah kita ni adalah orang yang mensyukuri akan nikmat akal. Jadi akal kita menghukum. Kalau orang tanya apa hukum kekalnya Allah Ta'ala, maka akal kita hukum mesti Allah Ta'ala itu kekal. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Ya, betul. Allah Ta'ala mesti kekal, tak binasa. Kalau binasa tu makhluk. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Itu makhluk. Adapun Allah Ta'ala tidak binasa. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati, Tuhan itu kekal. Kita yakin Allah Ta'ala kekal. Kita yakinlah hati kita. Itulah dikatakan wajib pada akal. Kita hukum kata mesti Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa sekali-kali. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati, tidak binasa, itulah dikatakan mustahil pada akal. Jadi mustahil ni bukan sifat Tuhan. Sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat kesempurnaan. Kekal itu, baqa itu kekal. Baqa itu sifat Tuhan. Kekal itu sifat Tuhan. Adapun binasa, bukan sifat Tuhan. Binasa itu kekurangan. Subhanallah. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali Allah Ta'ala itu binasa. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Baik. Dan makna kekal itulah tidak menghabisi. Atau dikatakan barang yang tidak terima hilang. Itulah kekal. Kekal ni tak ada pengakhiran. Kekal ni tidak ada binasa. Kekal ni tidak ada hilang. Itu namanya kekal. Adapun selain daripada Allah Ta'ala, semuanya binasa. Seperti yang Allah Ta'ala tegaskan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tiap-tiap mereka pasti binasa. Dan kekallah zat Tuhan engkau yang mempunyai sifat jalal dan sifat ikram.
Itu wajib kita yakini dan wajib kita imani. Kita tengok dengan mata kepala kita. Tiap-tiap orang yang hidup, mati. Tiap-tiap orang yang hidup, mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, pasti mati. Dan tiap-tiap benda yang ada yang baru ni, dia hilang, dia rosak. Macam mana contohnya? Macam meja, lama-lama dia rosak. Makan dengan anak-anak. Begitu juga rumah, kadang-kadang roboh. Dan seumpamanya, tiap-tiap benda baru itu pasti binasa. Macam kita. Masa muda, kita tenaga banyak. Masa kita usia lanjut, habis tenaga kita berkurangan, binasa. Rambut kita yang hitam, apabila tiba masanya putih, binasa sifat hitam itu. Tu maknanya tiap-tiap sesuatu daripada makhluk ini binasa. Yang tak binasa, yang kekal hanyalah Allah semata-mata. Diri Allah tidak binasa dan sifat Allah Ta'ala tidak binasa sekali-kali. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala itu dan tiada binasa itu dikata ialah kita fikir. Maknanya Allah Ta'ala bagi akal kepada kita. Kita fikir. Yang membuktikan Allah Ta'ala itu kekal tak binasa, iaitu kita fikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Perintah Allah Ta'ala, fikir olehmu, hai orang yang memiliki akal fikiran. Fikir macam mana? Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala tidak binasa itu, kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala itu tidak kekal, maka tentu ia binasa. Kalau tak kekal, maka boleh binasa. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Dan jika ia Allah binasa, tentulah ia baharu. Dan jika baharu, nescaya tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Kalau begitu, maknanya kalau Allah binasa, alam ni pun tidak ada. Sebab alam ni Allah menjadikan. Dengan sebab adanya qudrah, adanya sifat iradah menentukan, adanya sifat ilmu yang mengetahui, adanya sifat hayat, maka Allah yang menjadikan alam. Alam ni tak boleh jadi sendiri. Betul. Alam ni tak boleh jadi sendiri. Semua di bawah pentadbiran Allah Ta'ala. Kita nak bagi jadi diri kita, tak boleh. Kita nak bagi jadi sesuatu, seperti menjadikan anak, tak boleh. Kadang-kadang orang nak anak lelaki dapat anak perempuan. Kadang-kadang nak anak perempuan dapat anak lelaki. Itu contoh. Maknanya bukan kita yang menjadikan. Yang menjadikan sesuatu itu ayat Allah yang maha termulia. Maka kalau Allah binasa, tidak ada alam. Sekarang ni alam ada. Apabila alam ini ada, yakinlah Allah Ta'ala itu yang mempunyai sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan iaitulah kekal. Maka apa yang kita yakin betul dengan apa yang disarankan di dalam ajaran agama kita, iaitulah berpandukan, kita berpedomankan kepada ajaran Al-Quran yang diajar oleh Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu maknanya semua kita ni binasa, yang tak binasa ni Allah sahaja. Moga-moga COVID nak ada lah ni pun hilang habislah nanti ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga akan cepat hilang daripada terutamanya negara kita Malaysia ni. InsyaAllah. Dengan keberkatan doa daripada muslimin dan muslimat kesemuanya. Baik. Dan jika ia binasa, tentulah ia baharu. Dan jika baharu, nescaya tiadalah Tuhan ni. Maka kalau tak ada Tuhan, maka tak ada alam. Jadi kita fikir, kalau Allah binasa, tentulah ada sifat kekurangan. Kalau ada sifat kekurangan, maka alam ni pun tak boleh ada. Subhanallah. Alam ni sudah nyata ada secara wujud, secara nyata alam ini. Maka wajib kita yakin Allah itu kekal, tidak binasa. Kalau begitu, tetaplah Allah Ta'ala, Tuhan kita itu tidak binasa. Wajib kita beriman Allah tidak binasa. Firman Allah Ta'ala yang mengisyaratkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Janganlah kamu berdoa selain daripada Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa
tidak ada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala itu Tuhan. Kullu syai'in halikun, semua daripada sesuatu daripada makhluk ni akan binasa, illa wajhun, melainkan diri Allah Ta'ala, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala itu akan yang lain. Maknanya, jangan minta kepada orang lain. Kalau kita nak minta, minta kepada Allah Ta'ala. Ini secara hakikat. Yang kita mengharap, yang kita yakini, yang memberi bekas, yang memberi kesan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan keberkatan orang-orang, para alim ulama kita, mereka berdakwah kepada masyarakat kita, maka sekarang ini tidak ada yang dikatakan kurafat yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau dulu-dulu, orang pergi puja kubur keramat. Na'udzubillah. Orang pergi minta kepada tuk-tuk keramat. Na'udzubillah. Orang pergi minta kepada pokok-pokok jin dan seumpamanya. Tu Allah Ta'ala sebut, wala tad'u ma'allah ilahanu akhar. Jangan sekali-kali engkau berdoa serta Allah Ta'ala itu akan yang lain. Jangan minta kepada yang lain. Maka kita hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada ada Tuhan yang lain melainkan ialah Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Bermula tiap-tiap suatu daripada makhluk itu binasa, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak binasa. Baginya jua hukum dan kepadanya kembali sekalian kamu. Maknanya, kita ni Allah yang menjadikan, dan kita semua ni pasti akan menemu Allah Ta'ala apabila kita mati kelak. Apabila kita meninggal daripada dunia ni, pasti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada pun seorang atas muka dunia ni yang tak mati. Semua binasa. Semua akan binasa. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wajib pada ketika itu kita meyakini kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Maka hidup kita ni adalah tujuan. Tujuan hidup kita ni iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tugas utama kita. Tugas utama kita adalah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya boleh beribadah. Ini tugas kita, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara, mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasul. Sama ada dalam bab keimanan, wajib kita beriman dengan perkara-perkara yang wajib kita imani. Sama ada dalam bab syariat, wajib kita mematuhi akan undang-undang Allah Ta'ala dalam bahagian ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya. Dan termasuk akhlak, wajib kita mematuhi. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Ta'ala, wajib kita ni patuh di atas iman yang ada pada kita. Inilah peranan dan tugas kita di atas muka dunia ni. Jangan kita sia-siakan masa kita, ghalit, sehingga kita ni mengabaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka kita ni, kalau kita mengabaikan akan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah, maka sia-sialah hidup kita. Dan kita akan bangun di akhirat nanti dalam hal keadaan rugi, na'udzubillah. Tujuan kita mengabdikan diri. Patuh apa yang Allah Ta'ala suruh. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa yang disuruh, tinggal yang dilarang. Barulah kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau kita tak ikut, di dunia mungkin selamat, tapi di akhirat na'udzubillah. Kita minta jauh. Kita minta lah. Kita ni selamat bersama anak, isteri, keturunan kita, sahabat-sahabat kita semua, kita minta selamat. Macam mana nak selamat? Kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Kena ikut apa yang Nabi suruh. Dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dan Rasul kita larang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini iman. Dengan iman ni lah kita bertakwa. Kalau tak, jenuh wasiat takwa tiap-tiap hari Jumaat. Dinasihat dengan takwa. Usikum wa iyaya bi taqwa Allah. Tok Khatib wasiat kepada kita. Aku berpesan kepada diriku dan sidang Jumaat
agar sama-sama kita ni bertakwa, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana kita nak memperbaiki keadaan masyarakat? Maka tidak ada jalan lain, iaitulah dengan iman. Dengan iman inilah seseorang itu akan patuh titah perintah agama. Tanpa keimanan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Walaupun dalam hal keadaan agama sekalipun rupanya, tetapi kalau tidak memiliki iman, tidak menjiwai iman, na'udzubillah, dia akan jadi orang yang lebih teruk daripada orang yang tidak memahami agama. Na'udzubillah. Ya. Kadang-kadang dia ni orang agama tapi fitnah orang agama sanggup hasad, dengki, fitnah dan seumpamanya kepada sesuatu. Na'udzubillah. Maknanya zahir sahaja beragama, tetapi pada hakikatnya tidak meresapi agama itu masuk ke dalam hati. Na'udzubillah. Maknanya apa yang Nabi suruh, apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tidak melaksanakan. Apa yang Nabi tegah, dia tidak meninggalkan. Jadi nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, apa dia? Iaitulah iman yang utama. Itulah yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, kita kena belajar kenal Allah Ta'ala. Ya, betul. Apabila kita ni kenal Allah Ta'ala, barulah kita ni patuh apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Dengan iman. Ini tarbiyah yang telah berjaya dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita berdakwah di atas iman. Apabila iman para sahabat itu baik, segala keburukan ditinggal. Dulu ni bunuh anak zaman jahiliah, tetapi oleh kerana ada iman, mereka tidak lagi membunuh anak. Dulu mereka berzina, tetapi oleh kerana ada iman, mereka tidak lagi berzina. Dulu mereka minum arak, tetapi oleh kerana iman, mereka meninggalkan segala apa yang dibenci, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya iman. Ini pentingnya kembali kepada tarbiyah iman yang ditarbiah oleh Rasul kepada para sahabat, dan begitu juga ulama-ulama mentarbiah murid-muridnya dengan iman. Macam kita belajar-belajar, kami di pondok, Tok Guru tak ajak dengan rotan. Hanyalah Tok Guru ajak menghayati dosa pahala. Lepas tu amallah. Kalau kamu nak berkat, buatlah apa yang dipelajari. Maknanya kalau nak ilmu kita berkat, buat apa yang kita belajar. Tapi kalau tak mau, na'udzubillah, ikut suka, maknanya tarbiyah dengan keyakinan. Tapi kalau tarbiyah dengan rotan, iman kita tak tarbiyah. Depan kita dia elok, belakang kita dia pusing. Orang kata orang kampung kata apa? Orang Melayu kata, kalau depan orang tua-tua pijak semut pun tak mampu, tak mati semut tu. Maknanya baiknya kalau belakang orang ke, na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Kali-kali pusing tu cerita lain lah. Cerita lain, orang panggil malu-malu kucing. Depan orang tak ambil tahu. Orang beralih sikit je, kucing tu terkam laut tu. Na'udzubillah. Ni kita tak mau. Kita nak, iaitulah penghayatan iman, penghayatan agama. Ini tak dapat tidak melainkan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doalah kepada diri kita, anak-anak, cucu cicit kita, isteri kita semuanya, moga-moga diberikan iman yang sahih, yang diberikan iman seperti mana iman para sahabat menghayati, begitu juga para awliya Allah Taala menghayati. Moga-moga dapat meresap iman itu ke dalam hati kita. Maka dengan pengakuan dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan hati tentu tidak binasa sekali-kali itu. Membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itulah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya iman Ahlu Sunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa yang kita beriman, sepakat, membetuli, tepat dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Apa yang dianjurkan oleh Rasul melalui hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita yakin Allah Ta'ala itu mesti ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan ada Allah Ta'ala itu tidak sama dengan adanya makhluk.
kerana makhluk ini baharu diciptakan oleh Allah. Adapun Allah tidak ada siapa yang menciptanya. Maka kita beriman Allah Ta'ala itu sedia. Dan apabila sedia, tentu Allah Ta'ala itu kekal. Tidak ada yang membinasakan Allah Ta'ala berdasarkan kepada ayat Quran. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka kita yakin Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang sebenar, yang kita mengabdikan diri kepadanya. Maka Alhamdulillah, inilah sebenar-benar yang bersifat dengan kesempurnaan, kemuliaan, iaitulah Allah yang bersifat dengan wujud, lagi pula qidam dan baqa, seperti mana yang disusun oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Inilah pegangan kita. Moga-moga dengan kefahaman ini, dengan pegangan ini, kita pegang istiqamah daripada hidup kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah dengan pegangan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, iaitulah perbincangan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Ustaz. Pada hari ini kita berehat sebentar, no? Untuk kita teruskan soal jawab. Nampaknya pemain kita kiri kanan depan belakang dah ni, duk call ni. Okey, kita berehat sebentar. Radio Malaysia Kedah FM. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihatul Tasnim di Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Kembali bersiaran di Radio Malaysia Kedah FM 97.5. Rasanya ada 3 soalan lah. Kita ambil yang mana dulu Yang mana kita nampak dulu lah. Boleh Ustaz, no? InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Ustaz dan DJ. Saya nak tanya satu soalan. Apa beza hukum akal dan hukum adat? Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum akal dan hukum adat ni, hukum tu iaitu adalah keputusan. Hukum adat, keputusan adat. Hukum akal, keputusan yang diputuskan oleh akal. Apa beza dia? Beza dia iaitulah hukum akal ni, akal kita membuat keputusan, dia ada 3. Wajib akal, mustahil akal, dan harus pada akal. Macam mana kata wajib pada akal? Benda tu benda yang mesti. Kalau benda tu tak ada, tak boleh terima pada akal. Ya, betul. Seperti adanya Allah mesti, itu wajib akal. Ya. Sedianya Allah mesti, itu wajib pada akal. Ya. Dan yang harus pada akal pula, benda yang boleh terima. Macam makhluk ni, nak ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Tuhan nak buat kita pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, nak bagi kita sihat pun tak apa, sakit pun tak apa. Ya. Perbuatan Allah harus. Akal kita terima. Dan yang mustahil pada akal, seperti kekurangan bagi Allah. Mustahil, subhanallah. Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan kekurangan. Tak boleh lemah. Tak boleh bodoh, subhanallah. Tidak boleh. Pasal apa? Tu kita belajar bab yang berkaitan dengan akidah, dengan dalil-dalil dia. Ya, betul. Hukum adat pula, hukum yang diputuskan oleh adat. Setelah kita buat eksperimen 2 kali ke atas. Macam makan kenyang, makan kenyang. Maka hukum adat, makan wajib kenyang. Itu orang panggil wajib adat. Ya. Tapi boleh menyalahi akal. Boleh kalau makan tak kenyang, boleh. Boleh kalau tak makan kenyang, boleh. Boleh. Akal kita hukum kata tak apa. Ada orang tu tak makan sehari pun boleh duduk. Tapi jenis perut kita, perut Melayu ni tak boleh. Itu secara adat. Ya. Wallahu a'lam. Okey, satu soalan lagi. Yang tadi soalan daripada yang ni seterusnya. Tadi tak ingat nama dia. Ini Ibnu Al-Qabrawi tu. Dia nama. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Adakah dosa syirik itu umpama api memakan kayu? Minta pencerahan. Dalam bab syirik ni, kalau kita ibadah dalam keadaan hati kita tak betul dengan keimanan, ulama mengatakan la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah sekiranya tak kenal Allah Ta'ala.
Ya. Contoh dalam kubur nanti malaikat tanya siapa Tuhan. Kita tak boleh jawab soalan tu. Tapi kita semayang rajin bengkak dai-dai. Fail soalan yang pertama, siapa Tuhan? Tak tanya ada hal lain. Dia azab terus. Itulah yang dikatakan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Ya. Tidak diterima, tidak sah ibadah itu melainkan kena kenal Allah. Barulah amalan lain diterima. Itu besarnya. Kita kena belajar betul-betul untuk memahami akan perkara-perkara yang kewajipan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. seperti mana yang diajar oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab muktabar kita. Wallahu a'lam. Jangan pula lepas ni dia kata tak kenal lagi tak mau solat pula. Tak boleh lah. Itu tak boleh. Maknanya semua kita kena seiring. Ya. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf, seiring semuanya. Tapi kita sebagai Islam dah dididik nama kita dah kenal Allah. Cuma kita nak mendalami, nak faham lebih. Ya. Maknanya nak kenal ni, maknanya kita mengaji sifat. Ya. Kemudian kita tahu dalil, pegang kemas-kemas hati. Ya. Sahlah iman kita tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tertanam tok dalam hati kita untuk kuat lah. Pajang, pasaklah hati kita tu. Itu InsyaAllah. namanya akidah. Wallahu a'lam. Kita ambil pemanggil pula. Tak kira berkata berat sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sihat ni Ustaz. Alhamdulillah sihat. Saya nak tanyalah Ustaz. Ya, ya. Saya ni kira dah operasi dah kan. Dah apa tu? Ada fibroid lah kan. Ya, ya. Habis tu macam kencing tu tak lawas macam mana Ustaz? Ni bab fiqh. Ya. Itulah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Soalan lain ada lagi. Waalaikumsalam. Ni soalan Syekh Faisal ni. Ustaz jawab saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Idah. Dah tak hitam tapi nak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya macam ni. Rasulullah dahulu Sallallahu. berdakwah dengan kaum musyrikin. Dia menggunakan akhlak dia. Ya. Sesuai tak pada zaman sekarang ni kita berdakwah dengan orang-orang Islam dengan akhlak. Pada zaman dahulu Muhammad dia berdakwah dengan akhlak. Ya, Bukan betul. dengan tauhid ataupun dengan akidah terlebih dahulu. Ya. Macam mana pula zaman sekarang pula? Dengan orang Islam ni, sesama Islam ni, boleh ke tak kita berdakwah dengan menggunakan akhlak? Sesuai tak? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan kau tu kita tinggal bagi bahagian fiqh, insya-Allah. Ya. Kita kembali kepada soalan Syekh Ilyas. Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Jadi itu keterampilan. Pengisian itu. Maknanya, ya, memang Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Maknanya Rasulullah mendekati masyarakat dengan akhlak. Seperti berdakwah kepada Sayyidina Bilal. Rasulullah pergi tolong tumbuk gandum dan seumpamanya. Itu akhlak, keterampilan. Tetapi pengisian itu mesti akidah. Maknanya kalau kita ni dakwah secara akhlak sahaja, tetapi kita tidak memberi pengisian, bukan sahaja orang yang dikatakan orang Islam, bahkan orang Islam sendiri pun dia akan jadi celaru kalau tak ada pengisian. Contoh macam mana? Kita pergi dakwah bagi duit kepada orang-orang dalam hutan, orang asli dan seumpamanya, tiba-tiba kita dakwah ajak-ajak mengucap tanpa kita mengisi. Dia merutak pula. Jadi maknanya dakwah itu utama keterampilan kita. Yang kita bahas pokoknya iaitulah pengisiannya. Pengisian mesti kita terapkan dengan akidah. Barulah pasak keimanan dalam hati itu, dia tak akan berubah dah. Ini maksudnya, saya setuju dakwah Rasul dengan akhlak, tetapi di samping itu keterampilan, pengisiannya, iaitulah Rasulullah memasakkan keyakinan ke dalam hati para sahabat dengan perkara yang berkaitan dengan keimanan. Dengan inilah berjaya Rasulullah mengawal para sahabat. Ya. Apa yang Allah Ta'ala suruh mereka tunaikan kesemuanya, dan apa yang Allah Ta'ala larang mereka tinggalkan kesemuanya. Wallahu a'lam. Paman kita nak cuci kereta lah, ke tak ada sabun, tak boleh nak bagi cuci dia lagi. Tu dia. Ya. Paman contoh lah Ya. kan.
yang kita dah akhlak kita tunjuk okey nak cuci berapa kereta, tapi kalau tak, Macam- kita tak guna. Macam kita nak jual barang lah. Ya. Kalau melo tu elok atau mana pun, tak bungkus elok-elok, orang tak beli. Ya, betul. Maknanya kita buh tin bagi elok, lepas tu design bagi elok. Weh, orang tengok elok oh. Ya. Hak yang pentingnya koko hak kita nak makan melo dalam tu. Ya. Tapi kalau tin luar elok, dalam melo bukan ori, tak ada kak. Ya. Maksudnya kita nak yang ori tu. Ya, betul. Pengisian itu. Wallahu Baik. alam. Boleh lagi kita nak pergi ke mana pula Ustaz ni? Banyak sungguh lah. Okey, saya ambil paling mudah lah. Ini dia kata tak cidok. Kita sini tinggi sangat ni soalan dia ni. Samsuri Jalid dulu lah. Kita ambil Ustaz, apa yang maksud kenal diri? Maka Allah, kenallah Allah. Minta pencerahan. Kenal diri, kenal Allah itu yang disebut dalam kitab-kitab Tauhid. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Maksudnya di sini kita kena pandang diri kita ni lemah. Ya, betul. Maksudnya kita ni memiliki Allah Ta'ala yang mentadbir kita. Contohlah, kita nak sihat tapi tiba-tiba sakit. Maksudnya kita tak boleh menguasai diri kita. Contohnya demam 3 hari, kita nak lega hari ni juga. Tak lega kadang-kadang 7 hari. Contoh, maksudnya kita ni lemah. Kita ditakbir oleh Allah Ta'ala. Maka pada kita ketika itu kita yakin Allah Ta'ala itu zat yang wajib al-wujud. Allah Ta'ala memiliki iradah, khudrah, ilmu, hayat, sifat-sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan. Maka pada ketika itu apabila kita kenal diri, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi makrifah, pengenalan kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kita kenal Allah Ta'ala, maka kita kenal hakikat diri kita sebagai hamba, maka kita jalankan hidup kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Seperti yang tadi dalam topik kita tadi, kita ni boleh binasa. Ya, Ya. betul. Dan seterusnya kita patah balik ke sini live lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bibi. Allah. Kamu Hanifah ni, apa abang Bibi? Abang baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Ya, saya doa lah bagi penyakit-penyakit ni semua hilang, ya Allah. Amin, Ya, insya-Allah. amin. Kamu pun rindu nak pergi Al-Ustaz ni sampai tak boleh pergi. Minta doa kepada Tuhan, insya-Allah. Ya. Oh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni kamu. Kadang-kadang kita manusia ni mana mamu lah. Kadang-kadang kita percaya pada Tuhan. Segala-gala kita percaya. Tetapi ada mai satu masa yang kita boleh sangkut punya masa ni. Yang kita darurat punya masa ni. Kita jumpa kot lain pula. Yang mana yang kita nak pergi jumpa bomo yang tu lah, yang ni lah. Tapi kita percaya pada Tuhan. Pasal apa manusia ni jadilah mamu ni. Jadilah utuh. Yang tu lah mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang ya. iman ni iman dah. Cuma kadang-kadang dia nipih. Ya. Jadi apabila mai satu-satu benda tu, dia tu jadi cembera. Dia cari rata, gagal rata lah orang kata. Ya. Jumpa lah bomo ni. Maknanya, dia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi caranya, seolah-olah seperti imannya kurang, nipih. Kalau orang iman terbaik, seperti awliya illah, mai masalah saja, terus dia yakin ini pemberian daripada Allah Ta'ala, maka dia sabar kerana ini adalah untuk kifarahkan dosanya dan Allah Ta'ala nak menaikkan darjat di sisinya. Maka Allah Ta'ala uji ini seolah-olah contohnya macam mak ataupun ayah tanpa anak. Bukan dia tak sayang kat kita. Dia sayang. Tapi dia tampar itu untuk memberi pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala uji kita sebab apa? Untuk kita ni ingat kat dia. Untuk kita ni doa kat dia. Jadi kalau orang ada makrifah yang tinggi, tebal kekuatan imannya, maka terus dia pergi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping dia ikhtiar. Ya, ikhtiar yang berserah. Itu wajib. Ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi orang yang imannya nipih, dia terus pergi ikhtiar terus. Allah Ta'ala dia doa lah. Itu yang kita tak mau. Kita nak, kalau kita dapat musibah tu, kita, ya Allah, aku terima segalanya apa semua. Lepas tu, baru kita cari. Seperti ada seorang namanya Ya. Habib Ali Batu Pahat Johor. Ya. Dia meninggal dah. Dia sakit.
Tiap-tiap kali dia sakit, dia tak terus pergi kat doktor. Ya. Dia bagi rasa sakit tu. Ya Allah, ini pemberianmu, ketentuanmu untuk mengkifarahkan dosaku, untuk Allah Ta'ala bagi ujian ni untuk ingat dia. Ya. Dia dah tenang, baru dia berubat. Betul lah. Dia nak bagi rasa redha dulu. Ya, betul. Itu iman kuat. Kita tak ada terus-terus luka tu. Mana doktor mana nak pergi klinik mana. Terus kita pergi. Habis ketiak ni baru doa. Ni masalah kita. Dia Sebab balik. iman. Dia pergi doktor berubah sakit. Terus sakit. Ya Allah. Sakit. Malam tak ada tidur. Baru dia nak berdoa. Baru ya Allah tu Allah tak nak buat supaya ingat dia. Ya. Itu adat. Macam kenuri lah. Ni almarhum Tok Saleh suka sebut. Macam kenuri sonok perang pinggang pecah. Allahu Akbar. Baru nak ingat Allah Ta'ala masa tu. Ya. Tu hikmah dia. Sebelum majlis tak mau benda. Macam COVID ni lah. Ya. Pakat ingat Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala siang malam. Itu hikmah dia. Wallahualam. Ya, terima kasih dan habis dekat di situ saja, dan terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Fazlul Hilmi berkongsikan ilmu pada kita pada hari ini, untuk kita dekatkan diri dengan Allah dan lebih mengenali Allah. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi 2 minggu lagi Ustaz, no? Ya. Bulan depan lah. Ya. Syak je nak ujung tahun, Allah Akbar. Masa berlalu begitu orang kata begitu cepat, dan kita rasa baru kita masuk tahun 2020 tu kita tak dapat merasa sepenuhnya sebab dengan COVID-19 dan keadaan kelam kabut ni kan. Ya, betul. Ya, insyaAllah terima kasih juga yang tengok hari ni sambutan daripada Singapura, daripada Kuala Lumpur, ramai juga yang mendengar Radio Malaysia Grafen seluruh di mana cuan anda berada. Terima kasih yang ikuti di live Facebook, dan terima kasih juga yang ikuti di siaran kami 97.5. Terima kasih untuk pemanggil kita dan bertanyakan di Facebook Radio Malaysia Grafen, dan terima kasih untuk penerbit kita, dan terima kasih untuk Ustaz Iskari anda sudi berkongsikan ilmu yang tiada nilainya bagi kami dalam nasihatul taslim. Agama itu nasihat.